Ampun tuanku, Patik datang menghadap. Tak berguna memandang menteri. Tak berguna. Sia-sia saja. Beta pun sudah tua. Entah apakah yang akan jadi pada diri beta, kerajaan beta, dan rakyat beta. Semuanya akan musnah nanti. Ampun tuanku, adakah kita sudah habis ikhtiar tuanku? Patik rasa kita akan berjaya jikalau kita terus mendesak tuanku. Ampun tuanku. Tak berguna memandang. Tak guna. Beta telah cuba segala-galanya. Tak berguna memandang. Tuanku, izinkan Patik lagi sekali mencobanya tuanku. Mudah-mudahan berjaya. Cubalah memandang. Cubalah. Dayang, Datuk. tolong persilakan kemari Yang Mulia Tuan Putri Ratnasari ya. Baik, Datuk. Ampun Ayahanda, anak anda menghadap. Mari duduk anak anda. Mohon Ayahanda. Anak anda, Mamanda Menteri ingin bercakap sepatah dua dengan anak anda. Baik Ayahanda. Mamanda Menteri, tuanku, persilakan. Tuan Putri tentu tahu bagaimana risaunya hati Ayahanda Tuan Putri. Karena Beta tahu, Datuk. Beta rasa Beta sangat bersalah terhadap Ayahanda Beta. Tapi Beta tetap dengan pendirian Beta. Beta tak mau kawin, Datuk. Tuan Putri, bolehkah Patik mengetahui apakah sebabnya Tuan Putri tak mau kawin? Barangkali ada pujaan yang istimewa tak? Tidak, Datuk. Beta takut Beta tak dapat suami yang betul-betul kasih sayang dan setia pada istrinya. Sudahlah, tak usah tanya Beta lagi. Harap diampun Ayahanda. Kalau sekiranya anak anda sudah pasti yang anak anda akan dapat suami yang betul-betul mencintai anak anda, barulah anak anda mau kawin Ayahanda. Baiklah. Tengku Putri, peraduan sudah siap, Tengku Putri. Baiklah, ambilkan terima Beta yang biru. Baik, Tengku Putri. Sudahkah Ayahanda Beta beradu, Dayang? Belum, Tengku Putri. Bukannya Beta tak mau kawin, Dayang. Apa boleh buat? Beta tak percaya ada suami yang betul-betul kasih sayang pada istrinya. Ini selimutnya, Tengku Putri. Taruh di situ, dan kami berdua boleh pergi. Mohon, Tengku Putri. Cucuku Putri Ratnasari. Besok pagi-pagi akan ada sebuah patung-patung yang besar
memegang sebilah pedang di pekarangan sebelah istana. Sesiapa orang laki-laki yang dapat menarik mata pedang itu keluar daripada sarungnya, orang itulah seorang suami yang betul-betul kasih sayang dan setia kepada istrinya. Ialah yang akan menjadi suami cucu. Adakanlah peraduan menarik mata pedang itu di antara anak-anak raja dari negeri-negeri yang berdekatan. Orang yang akan berjaya menarik mata pedang itu ialah anak raja juga. Betulkah begitu impian Anda? Iya, Ayahanda. Mamanda. Tuanku, itu hanya mimpi saja, Tuanku. Mimpi tak boleh dipercayai. Ampun, Tuanku. Ampun, Tuanku. Ada sebuah patung-patung yang besar dengan sebilah pedang terdiri di tepi istana. Patih sekalian pun sangat hairan tentang hal ini. Ampun, Tuanku. Ayahanda. Ananda. Mamanda, kalau begitu memang betul apa yang dimimpikan oleh anak Nabi Isa. Mari kita lihat, Mamanda. Silakan. Mari, Ananda. Mari kita tengok dekat-dekat. Mari, Ayahanda. Mari, Mamanda. Silakan. Hero itu Bu Putri. Bagus ya. Ajaib sungguh, Mamanda. Syukurlah, Tuanku. Dengan jalan ini kita akan dapat menyelesaikan soal yang sulit itu, Tuanku. Ya, betul, Mamanda. Segera umumkan berita ini ke seluruh negeri dan negeri jiran-jiran kita. Serta tetapkan hari peraduan menarik mata pedang ini, Mamanda. Tapi ingat, Mamanda, jangan umumkan. Orang yang menang itu orang yang kasih sayang dan setia pada istrinya. Umumkan, barang siapa yang berjaya, dia akan menjadi menantu kita, Mamanda. Kita, Tuanku, Patih Junjun. Mohon, Patih, Tuanku. Ketahuilah sekalian rakyat, Yang Maha Mulia Baginda Sultan Negeri Pelangi Hijau akan mengadakan peraduan menarik pedang dari patung-patung di sebelah istana, Tuanku. Peraduan ini hanya terbuka pada anak-anak raja saja. Tetapi orang ramai dipersilakan menyaksikan. Akan diingat, barang siapa yang berjaya, dia akan menjadi suami kepada Yang Mulia Tuan Putri Ratnasari. Hari peraduan ini akan diumumkan nanti. Sekian. Daulat, Tuanku. Daulat, Tuanku. Daulat, Tuanku. Mamanda Menteri,
Tuanku, bagaimanakah rancangan kita? Kerana hari ini sudahlah sampai waktunya yang kita akan adakan peraduan itu. ampun tuanku. Sudah ada 3 orang anak raja-raja yang telah masukkan namanya untuk peraduan itu, tuanku. Baiklah, Memanda. Persilakan mereka itu masuk menghadap. Beta mau lihat mereka. Mohon Patik, tuanku. Datuk, persilakan ketiga-tiga anak raja itu datang menghadap. Baik, Datuk. Mohon tuanku. Ketiga-tiga yang mulia, putra-putra diraja, dipersilakan masuk menghadap. Ampun tuan beribu-ribu ampun, Patik menghadap. Kamu bertiga tentu paham tentang syarat-syarat peraduan ini. Barang siapa yang berjaya di antara kamu bertiga, beta akan nikahkan dengan putri beta. Patik sekalian paham, tuanku. Ampun, tuanku. Baiklah, mari ke gelanggang. Ananda, Ayanda. Mamanda, Sila, tuanku. Dengar sekian yang ada, dengan perintah Duli yang Maha Mulia, peraduan ini akan dimulakan. Tiap-tiap seorang dari yang mulia, putra-putra diraja, dibenarkan mencuba menarik pedang itu sehingga berbunyi pukulan gong. Pukulan gong akan berbunyi bila jarum waktu sampai ke atas. Bila gong berbunyi, berarti waktu bagi yang mulia itu sudah habis. Sesiapa dari yang mulia dapat menarik mata pedang keluar sebelum gong berbunyi, yang mulia itulah yang berjaya. Yang pertama, dipersilakan yang teramat mulia Tengku Shah Alam Shah dari negeri Nior Gading. Yang kedua, dipersilakan yang teramat mulia Tengku Putra Sementa dari negeri Pucuk Mahligai.
ketiga, dipersilakan Yang Teramat Mulia Tengku Putra Ratib Sura dari negeri Hujung Indra. Nampaknya tidak ada siapapun yang berjaya. Benar, Tuanku. Ananda, Ayanda, terpaksalah kita tunggu kali yang kedua pula. baiklah Ayanda. Datuk, silakan. Sukacita diumumkan, tidak ada sesiapa pun yang berjaya dalam peraduan ini. Peraduan yang kedua kalinya akan diadakan lagi. Harinya akan diumumkan. Ohoi ramai balik melaut, cari ikan pengisi perut. Panas terik hujan dan ribut, itu semua kami tak takut. Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Hari ini nasib tak untung, dapat buntal yang perut kembung. Oh, ikan banyak terbukan, hati senang terloncat-loncat. Hilang letih, hilang laparan, balik rumahku pun dapat. Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Kalau ikan aku tak dapat, sampai rumah kena paramban. Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Ingin hati nak peluk gunung, apakan daya tangan tak sampai. Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Sungguh malang nasib Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ikan keke ai, ikan keke, ikan keke ai, ikan keke oi, ikan keke aha, ikan keke, ikan keke. Ikan apa pun yang busuk ni? Ikan kike mak itu senang hati inti anak darah datuk. Ikan kike mak iloi. Bukan main negara orang tua ni mengada-ngada. Ikan keke itulah, ikan keke inilah. Anak darah mana yang cintai tadi? Anak darah mana yang saya intai mak Labu? Jangan buat pasal nanti pecah kepala saya. Oh, itu kak pinggang pula Tak ada lah. Kalau tak ada, buat apa menyanyi tadi? Ambu, tak boleh lah abang tu nyanyi sikit pun.
Bila abang pulang rumah, hati abang bukan main, senang lagi. Tengok bini abang yang cantik macam buah mengkudu masak aja. Kudu masak? Tidak, cantik, sanggul. Mak Labu tu tertarik hati saya. Dekat ya? Nantilah. Dekat Mak Labu. Nantilah. Dekat Mak Labu. Asalnya orang tua ni. Mari tengok ikan yang abang dapat hari ni. Habis. Ini sudah ikan? Sikitnya. Jadilah sikit pun. Ikan kering kita sudah banyak. Esok lusa boleh suruh Labu hantar ke Pekan Besara. Mana si Labu? Labu. Labu asyik termenung sana termenung sini. Kerja apa pun tak nak buat. Asyik kira bintang di langit saja. Mana dia? Bintang apa yang dia kiasan siang hari ni, Mak Labu? Agaknya tak bintang yang dikira tu. Bintang pun pandai bertaik. Labu, bintang apa yang kau kiasan siang hari begini ni? Bukan kira bintang lah, Pak. Yang saya fikir ni kalau saya jadi anak raja bernama Tengku Labu, tentu saya senang, Pak, ya? Anak raja? Labu, kenapa engkau nak? Kau angin satu badan dia. Bapak ni tak tahulah, Pak. Ini bukan pasal angin satu badan lah, Pak. Bapak tahu, sudah 3 anak raja-raja yang coba nak cabut pedang itu. Semuanya tak jalan, Pak. Hai, kalau saya lah yang menjadi anak raja, sudah tentu saya dapat cabut pedang tu. Baru saya kahwin dengan Tuan Putri, Pak. Macam, Pak. Bagus tak jadi menantu raja, Pak. Itulah Bapak tak tahu. Oh, aku tak tahu ya. Ini yang kau termenung sampai sekarang ni? Iya, Pak. Belum dapat orang cabut pedang tu lagi? Belum lagi, Pak. Susah, Pak. Labu, kau pergi di pantai, bawa perahu kita, ikat dekat pohon kelapa cabang 4. Nanti petang kau boleh cuci. Baik, Pak. Kau jangan khawatir, tempat kau Pak ganti. Garantilah, Pak. Kalau akulah jadi bapa raja, kalau akulah jadi anak raja, aku boleh kahwin dengan puteri raja. Elah, anak raja lah katakan. Pak Labu! Berapa bintang sudah kira? Bukan main lagi. Pandai nak kata anak. Dia lagi berlebih pada anaknya. Wah, bukan main nak tangan-tangan ya. Nak kahwin anak raja. Dah lupa. Masa dulu kahwin dengan saya, janji bersumpah tak mau lain perempuan. Sekarang dah angan-angan pula. Kalau dah jodoh tak ke mana, Mak Labu. Hai, Mak tua. Tak sadarkan diri. Apa tu? Labu. Ada hantu sampan pada kali, Pak. Hantu apa siang begini? Mari kita pergi tengok. Mari kita pergi tengok. Takut apa? Barang ada. Ayo, mari. Ayo. Jangan jatuh nanti. Mana? Itu. Mana dia? Itu, Mak. Itu, Mak.
Itu, Pak. Mana? Itu. Alah, aku. Cepat. Alah. Alah. Bukan tu, orang. Itu, Mak. Hah? Itu, Mak. Suruh dekat anak. Diam. Suruh dekat lah. Aku takut lah. Orang tu. Jangan tapi takut malam ni. Orang ni. Bukan hantu. Orang. Mari kita pusing gambaran dia. Pusing pelan-pelan. Oh, bukan orang sini. Orang asing. Kesian ya. Cuba kau dengarkan nafas dia. Dengarkan ya. Dia pelan-pelan. Dia pingsan. Kesian ya. Mari kita balik rumah. Angkat kakinya, angkat sama-sama Mak Labu. Angkat sama-sama kesian. Angkat sama-sama. Angkat sama-sama. Baik, Mak. Pak. Pelan-pelan nak. Di manakah beta? Di manakah saya berada? Di rumah Pak Cik nak. Pak Cik ni Wak Labu. Ni Mak Labu. Ni anak Pak Cik si Labu. Pak Cik ni nelayan, membuat ikan keri menghantar ke Pekan Pesara. Kalau tak salah, anak ni orang asing. Kami jumpa pingsan di tepi pantai. Yang sebenarnya anak ni siapa? Nama saya Kelana, Pak Cik. Saya sedang belayar dengan sebuah perahu dari negeri saya Antakusuma dengan satu tujuan yang besar. Pada suatu malam, saya dipukul ribut. Perahu saya tenggelam dan saya pun tercampak ke dalam laut. Saya berpaut kepada sebatang kayu yang besar. Apa nama negeri ini, Pak Cik? Nama negeri ni Pelangi Hijau. Pelangi Hijau. Kenapa nak? Tak mengapa, Pak Cik. Lihatlah. Dan anggaplah kami ni macam keluarga sendiri. Kalau anak suka, anak boleh tinggal sini sampai bila-bila masa yang anak sudi. Terima kasih, Pak Cik. Tak mengapa nak. Lihat kau letih. Mari Mak Labu. Kita masuk dalam, tinggalkan dia. Labu, cerita kau malam tadi itu sungguh pelik betul. Sampai sekarang pun belum ada orang yang berjaya menarik pedang itu. Belum lagi, entahlah kenapa susah nak tercabut mata pedang itu. Dengannya pula, siapa yang dapat jawab pedang itu, dia yang dapat kahwin dengan Tuan Putri. Dikawinkan dengan Tuan Putri. Sudahlah, jangan angan-angan. Peluang itu untuk anak-anak raja saja. Kalaulah rakyat biasa macam kita boleh masuk, aku dah siang-siang masuk. Dan kahwin dengan Tuan Putri pun. Nah, lagi 10 ekor. Jadi cukup 200. Labu? Ya, Mak. Kalau dah selesai hantar ikan di Pekan Pesara, lekas balik. Jangan bawa merayau Kelana ke mana-mana. Baik. Tahu? Baik, Mak. Ingatnya Kelana, nak? Baik, Makcik. Kelana, kalau kita balik lambat nanti, kau bohonglah sikit dengan mak aku. Nanti aku tunjukkan kau anak Daru Asiman. Begini
Manis. Muka dia cantik macam muka aku ni. Baiklah, Labu. Tangga ni nak cari pasal dengan aku. Pecah-pecah buang baru tahu. Baru rumah tak tangga. Dah siap? Sudah, Pak. Labu, bawa lah kan nak tunjukkan pekan pesara. Baik, Pak. Dan ikan ni kau bagi dengan Wak Siman. Bukan, nak? Kau bagi dengan bini Wak Siman. Baik, Pak. Jangan bilang mak kau. Baik, Pak. Jalan tepi taman jangan bising-bising. Nanti ditangkap pengawal, nak? Baik, Pak. Baik dulu, Pak, ya? Selamat, Kelana. Selamat. Jangan dulu, Makcik. Selamat, nak. Selamat. Jangan dulu, Pak, ya? Jangan dulu, Makcik. Pandainya buat muka saja. Lekas, Mak Labu. Nanti. Lekas, Mak Labu. Nanti. Lekas, Mak Labu. Adik ikan tu nak bagi dengan siapa? Bagi dengan Wak Siman. Wak Siman ke? Bini Wak Siman? Dua-dua tu sama. Kalau aku bagi dengan Wak Siman, Wak Siman dia bagi dengan bini dia suruh masak juga. Aku ni orang lurus. Jadi lurus benda ekor kucing tu aku bagi terus lagi dengan bini dia. Kucing? Bukan main lagi miangnya orang tua ni dua-dua sama ya. Sudahlah, Mak Labu. Dua-dua sama. Ada. Selamat, Mak Labu. Mampus. Kita bertiga saja. Kita bertiga sajalah. Kita bertiga tak seronok lah. Kalau Tuan Putri main sama, Pak Joko dulu. Mari kita ajak Tuan Putri main sama. Mari. Putri, marilah kita main sama. Seronoklah Tengku Putri main sama. Mari Tengku Putri. Kamu bertiga pergilah main. Pikiran Beta runsing. Entah apa yang akan jadi pada peradaban petang ini. Pergilah. Biar Beta duduk di sini ya. Tengku Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Kana, kau jangan bising-bising tau. Sebelah ni Taman Raja. Raja sekarang sedang susah hati tau. Itu ada bunyi suara perempuan menyilang. Itu suara bini datuk-datuk. Kalau Raja susah hati, mereka senang hatilah. Kenapa pula begitu? Kalau Raja mangkat, lakinya ada peluang menjadi raja. Dia ada peluang menjadi permaisuri. Oh, begitu. Sudah jangan bising. Mari pergi. Berapa besar raga dah? Tak pernah aku tengok raga begini besar. Dia hentam kita ke? Kemana bola raga tu? Betul tak ada akal bini datuk-datuk ni. Kau nak buat apa lah, Bu? Diam-diam. Biar dia rasa. Aduh. Padan dengan muka dia orang. Pada kurang ajar betul. Perang lawak. Dia orang melawan je. Ini kau ya.
Dia orang berani ya? Entam. Kena muka Patik. Jaga. Biadab. Tengok kanan. Mana dia? Mana? Tunggu nanti dia keluar lagi. Mana? Kami tak bersalah. Ada orang lempar kepala kami dengan raga sama dengan kami tak bersalah. Tolong. Bukan saya. Ini dia orangnya Tengku Putri. Maaf kau adik Tengku. Tolong Tengku. Kau yang lempar ikan masuk dalam taman beta ya? Pak adik Tengku. Bukan Pak adik Tengku. Kau ya? Ini lagi satu orangnya Tengku Putri. Tengku Putri. Maafkan Patik Tengku Putri. Patik tak sengaja Tengku Putri. Tengku Putri. Janganlah cubit Patik macam itu Tengku Putri. Sakit Tengku Putri. Kenapa kau lempar ikan dalam taman beta? Maafkanlah Patik Tengku Putri. Patik tak sengaja Tengku Putri. Waktu Patik dan kawan Patik sedang melintas, tiba-tiba raga begini besar menimpa kepala kawan Patik. Patik ingatkan gunung jatuh Tengku Putri. Dan kawan Patik ingatkan perbuatan pengawal-pengawal. Jadi dia lemparlah ikan masuk ke dalam. Apa kabar? Dah makan? Sudah makan? Dengar sini. Kali ini beta maafkan. Lain kali jangan bikin lagi. Patik tak bikin lagi Tengku Putri. Dayang, kasih balik ikannya. Pengawal, bawa orang ini keluar. Baik Tengku Putri. Terima kasih Tengku Putri. Kapan nak jalan? Kawan Patik Tengku Putri. Itu dia. Kesianlah Labu sampai pingsan. Bangun Labu, bangun. Sekarang baru puas hati kita. Iya dah, ada ke muka kita daripada Tengku Putri tak kasih. Kalau tidak, cuci awak aku. Jadi rasa. Tengku Putri, mari kita pergi cuci. Nah, kalau betul budak-budak itu Tengku Putri, Pergilah dulu. Nanti beta datang. baik Tengku Putri. Tengku Putri. Nasib baik kita dah terlepas dari bala semua. Tapi Tuan Putri itu baiknya. Baik pula. Besok kita jalan sana lagi nak. Alah, sudahlah jangan cari penyakit kau lah. Kau dah terlepas dah senang lah. Yang aku ni kau tengoklah. Habis dalam perut ni lepas-lepas mana nak. Kau tengok aku bengkak-bengkak ni. Aduh. Sekali aku nak geram, aku tobek juga si gemuk tu tadi. Kau cuba kat mana? Kat pipi lah. Dengar sekalian, peraduan menarik pedang bagi yang kedua kali akan diadakan petang ini. Ada 2 orang anak raja akan masuk peraduan itu. Orang ramai semua dipersilakan menyaksikannya. Labu, kita tengok peraduan hendak. Aku belum pernah tengok peraduan begini. Lagipun bapak kau bilang suruh kau tunjukkan aku keadaan di sini. Tapi kan mak aku dah pesan suruh kita balik lepas hari ini. Aku tahulah apa macam nak bohong kan. Marilah. Tengok. Ikan ini pun kita belum hantar ke rumah Wak Siman. Nanti kita terlambat pula. Terlambat tak apalah. Peraduan tu tak penting. Yang penting, aku nak tengok Tuan Putri lah. Manis dah. Kau ni kena penyakit dah. Marilah. Nanti aku kencing lagi. Marilah. Giliran yang kedua dan yang penghabisan sekali
dipersilakan Yang Teramat Mulia Tengku Lela Purba dari negeri Merak Mengigau. Patik fikir lebih baik kita tunggu kali yang ketiga, tuanku. Baiklah. Anak anda? Anak anda? Oh, ya, Nanda. Sudah 5 orang putra-putra di raja yang telah mencuba. Tapi semuanya tak berjaya, anak anda. Ya, Ayanda. Baiklah, mari kita ke istana. Datuk, persilakan. Mohon, tuanku. Dengan duka cita dimaklumkan bahawa dalam peraduan kali yang kedua ini pun tidak ada juga yang berjaya. Peraduan kali yang ketiga akan tetap diadakan tidak berapa lama. Entah siapakah pemuda itu ya? Kacak orangnya. Beta rasa dia tentu dari orang yang baik-baik juga. Bagaimana nak tahu namanya dan tempat tinggalnya, Dayang? Entahlah, Tengku Putri. Patih pun tak tahu. Dia pun dah lama tak melintas di sini. Tengku Putri. Patih ingat dia mesti dari keluarga nelayan. Sebab itu hari dia ada bawa ikan, Tengku Putri. Tapi macam mana kita nak tahu di mana rumahnya? Nelayan banyak di negeri kita. Kalaulah dia seorang anak raja, tentu dia masuk peraduan itu. Idaman kalbu beta tentu tercapai. Tak bermaya. Makin lama berpandangan, berkocak rasanya iman. Biarlah segera berdampingan, menguatkan ikatan. Kasih mesra rindu dendam, bagaikan lemas hampir karam, cinta tak kunjung padam. Dari wajahmu dapat ku baca
kesuciannya rasa cinta, bawalah aku bersama ke Allah bahagia. Tengku Putri, Tengku Putri, Tengku Putri. Ada apa, Dayang? Tuanku menjemput Tengku ke dalam istana. Ada perkara yang mustahak yang tidak dicakapkan. Baiklah. Tapi tak pernah Ayanda beta manggil beta waktu yang begini. Ada apa, Dayang? Patik kurang periksa, Tengku. Mesti ada apa-apa. Baiklah, mari semua. Sila, Tengku. Baik, Tengku Putri. Ampun, Ayanda, anak-anak menghadap. Dayang, kamu semua boleh pergi. Mohon, Tuanku. Datuk, Tuanku, Datuk kamu boleh pergi. Mohon pakai. Persilakan Anda. Mari Anda. Ananda, Ayanda baru saja berbincang dengan Memanda Menteri mengenai peraduan yang telah kita adakan. Kerana sudah 5 orang putra-putra raja yang masuk bertanding, tapi semuanya kecewa. Sekarang Ayanda bercadang hendak memberhentikan saja peraduan itu. Apa pikiran Ananda? Harap diampun, Ayanda. Mimpi Ananda itu bukanlah sia-sia, Ayanda. Itu berarti kebahagiaan hidup Ananda di masa depan akan terjamin, Ayanda. Ya, memang betul kata Ananda. Tapi, bilakah kita akan berjaya, sedangkan masalah terus beredar? Begini saja, peraduan yang ketiga ini kita adakan juga. Tapi kalau tidak ada yang berjaya, Ayanda akan kawinkan anak Anda dengan seorang putra raja yang dipikirkan. Tapi Ayanda. Tapi kenapa Anda? Ayanda, Ananda mengerti bagaimana penanggungan Ayanda. Tapi kalau sudah begitu juga yang mesti dijalankan. Adakah Ananda diberi kebebasan untuk memilih sesiapa juga yang Ananda suka? Oh, sudah tentu anak Anda. Tapi mestilah dari keluarga diraja yang setara dengan kedudukan anak Anda. Baiklah, Ayanda. Diberitahu pada sekalian rakyat bahawa peraduan menarik pedang yang ketiga telah dibatalkan untuk sementara kerana Yang Mulia Tuan Puteri Ratna Sari sedang kering. Peraduan yang akhir ini akan diadakan sebaik saja Yang Mulia Tuan Puteri Ratna Sari pulih seperti sedia kala. Sekian. Ampun tuanku, bagaimana keadaan anak Anda beta buku? Yang Mulia hanya kurang sehat, mesti bertenang dan berehat tuanku. Baiklah. Oh, tak apa. Duduk. Anak Anda, sukakah Anda pergi belayar ke laut? Kerana kata Tok Dukun, anak Anda perlu banyak berehat dan bertenang. Dengan ini, mungkin kesehatan Anda akan pulih semula. Ananda suka, Ayanda. Baguslah. Memanda, tuanku, siapkan segala alatan perkiraan. Kita akan belayar. Kita patut junjung, tuanku.
Anak anda, baiklah. Nama pulau itu cantik ya? Betik tahu Tuan Putri. Kau tahu pulau apa tu? Aku tahu. Baru aku ingat. Pulau apa tu? Anak anda? Ayanda. Apakah yang anda tanyakan pada Dayang-Dayang tadi? Anak anda tanya, apakah pulau itu? Tapi Dayang tak tahu, Ayanda. Ayanda tahu, anak-anak. Pulau besar, anak-anak. Cincin buta. Ayanda. Cincin Ayanda, anak-anak. Memanda? Tuanku. Ampun, Tuanku. Cincin pusaka almarhum Ninda Beta yang menjadi tanda kedaulatan Beta telah jatuh ke dalam laut. Cincin Tuanku jatuh ke laut? Apakah yang kita harus perbuat, Memanda? Ampun, Tuanku. Jikalau nak disuruh orang menyelamnya, Tuanku, lautan ini bukan kepalang lagi dalamnya, Tuanku. Ya, benar. Beginilah saja, Memanda. Coba umumkan kepada sekalian hamba rakyat. Kalaulah ada sesiapa yang mendapati cincin Beta itu, atau sanggup menyelam dan mencarinya sampai dapat, Beta akan kurniakan apa saja hadiah yang dikehendakinya. Hantarkanlah alamat ke pelabuhan. Beta akan segera pulang. Titah Tuanku Patik Junjung. Titah Tuanku Patik Junjung. Antarkan alamat ke darat, Tuanku akan pulang. Dan tentang hal cincin Tuanku yang jatuh ke laut. Baik, Datuk. Kenapa ni? Kenapa kau tergege? Kerana mana, Mak? Kerana belum balik-balik lagi dari laut. Mak, semalam waktu Raja pergi belayar, cincin pusaka Raja jatuh dalam laut, Mak. Hah? Habis apa kita nak buat? Tak iya juga, Mak, ya. Apa nak buat? Tunggu. Kana! Dekat kana! Kana! Labu? Kenapa nak? Kenapa? Semalam, Pak, cincin Raja jatuh ke dalam laut, tahu, Pak? Siapa yang sanggup menyelam atau berjumpa dengan cincin itu, Tuanku akan hadiahkan apa saja yang orang tu mau, tahu, Pak? Iya, Kak. Tapi apa kita nak bikin, Pak? Ya tak, ya apa kita nak bikin? Itu yang saya fikir ni, Pak. Pakcik, ikan selangitnya dikeringkan juga. Kenapa yang terangan-angan tu? Pasal cincin raja dah. Hoi, kalau pasal cincin raja pun, awak je tukar seram. Tidak. Dah lupa ya? Saya lupa. Tanda. Dari mula. Dekat mana? Nantilah. Nantilah. Oi, Labu. Kalau cincin raja dah jatuh ke dalam laut, siapa yang sanggup nak pergi menyelam ke tempat begitu dalam? Oi, Labu. Tolonglah lekas pergi ambil garam. Nanti busuk ikan ni.
Pakcik! Pakcik! Apa gerak? Saya jumpa cincin dalam perut ikan, Pakcik. Cincin raja ni bang kali. Bukan kali ni buntat ikan lah. Bukan, Pakcik. Boleh jadi ni cincin raja. Ya, Pak. Mari kita sembahkan dengan tuan tanda. Ya, Pak. Alah, betuanya anak mak. Betuanya kau ke anak. Ya, memang betul ini cincin beta. Memandah, coba lihat. Betul, tuanku. Ananda, lihat. Ya, memang betul, Ayanda. Orang muda, oleh kerana kau telah berjumpa dengan cincin beta, dan beta pun telah berjanji akan menunaikan apa saja permintaan orang yang berjumpa cincin beta ini. Sekarang katakanlah, apa yang kau mau? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Patik ingin kawin tuanku. Baiklah, barangkali kau ingin kawin dengan salah seorang dari dayang-dayang beta. Katakanlah, siapa yang kau suka? Ampun tuanku, Patik ingin kawin dengan Ananda tuanku, Yang Mulia Tuan Putri Ratnasari. Memanda? Tuanku, Apa pikiran Memanda? ampun tuanku. Ini adalah soal yang sulit tuanku. Patik rasa kita tak boleh memberi keputusan sekarang tuanku. Kita harus berunding dulu. Ampun tuanku. Ya, memang benar Memanda. Begini sajalah orang muda. Oleh kerana putri beta hanya akan dikawinkan dengan seorang putra raja yang berjaya menarik mata pedang itu dari patung-patung. Dan kau bukanlah seorang putra raja. Maka beta tak dapat memberi keputusannya sekarang. Tapi beta berjanji, beta akan memberi keputusannya yang memuaskan sekejap lagi. Amanda? Nanda, ikut beta. Dayang tunggu di sini ya. Mohon tuanku. Ananda sendiri pun tahu, peraduan ini hanya untuk putra-putra raja saja. Tapi dia adalah rakyat biasa. Ampun tuanku. Biarlah orang muda itu mencoba menarik pedang itu tuanku. Patik percaya dia tidak akan berjaya tuanku. Apa sebabnya Memanda? Sebabnya tuanku, mengikut mimpi Ananda Putri, ialah anak raja-raja saja yang boleh berjaya tuanku. Sedangkan orang muda itu ialah rakyat biasa. Bukan begitu tuanku? Ya, memang benar kata Memanda. Tapi Memanda, Tuanku, berapa orangkah putra-putra raja bagi peraduan kali yang ketiga ini Memanda? karena peraduan yang ketiga ini kita sudah tangguhkan tuanku. Jadi tidak ada seorang pun anak raja-raja itu yang masuk ke namanya tuanku. Baiklah Memanda, kita adakan peraduan ini untuk menyenangkan hati orang muda itu saja. Boleh tuanku. Suruh dia hadir ke gelanggang. Mari Memanda. Silakan. Dengan titah duli yang maha mulia tuanku, pada mulanya peraduan yang ketiga ini telah dibatalkan. Tetapi peraduan yang diadakan kali ini ialah kerana memberi peluang pada orang muda yang telah berjumpa dengan cincin pusaka duli yang maha mulia tuanku. Dipersilakan orang muda itu untuk mencuba nasibnya.
Nanti dulu orang muda. Beta beri peluang ini pada kau karena kau telah berjumpa dengan cincin pusaka beta. Tetapi jikalau sekiranya kau tidak berjaya menarik pedang itu, mintalah apa-apa yang lain yang agak patut. Beta akan kurniakan. Persilakan. Mohon tuanku. Tuanku. Orang muda, kemari. Sungguh heran, kau telah berjaya menarik pedang itu. Siapakah kau yang sebenarnya? Ampun tuanku. Nama Pati yang sebenarnya ialah Tengku Kelana Indra. Ayah Pati ialah Sultan Indra Dewa dari negeri Antakesuma, tuanku. Ampun tuanku. Pada suatu malam Pati bermimpi. Kalau Pati ingin menemui jodoh Pati, Pati mestilah menyamar diri sebagai seorang biasa dan belayar ke tempat ini. Tetapi dengan tidak disangka-sangka perahu Pati dipukul ribut. Pak Labu nelayan telah berjumpa dengan Pati dan menyelamatkan Pati, tuanku. Ampun, tuanku. Patutlah anak anda berjaya, kerana anak anda seorang putra diraja. Dan menurut mimpi anak anda beta pun, hanya seorang putra diraja saja yang boleh berjaya. Ya, memang betul, Ayanda. Ayanda tak bertanya, anak anda menjawab. Mamanda, tuanku, siapkan segala alatan perkawinan, Mamanda. Kita tuanku Pati Jinggu. Jangan dikenal, orang tak ada jangan dikenal. Betalah datang, hai membawa bahagia. Jangan
lampu hai sedang lalukan. Bagalah Nabi kasihkan umat, bagalah Nabi kasihkan umat, begitu saya hai kasihkan Tuhan. Damailah damai kita, menari bersukaria, berlenggang serentak mengayunkan langkah. Bersama-sama kita memuji dan memuja, menyembah pengantin. Perahuku tak membawa kain, perahuku tak membawa kain, cuaca tenang berarah mega. Niatku tidak pada yang lain, niatku tidak pada yang lain. Hai Dinda seorang hati ada laruan. Damailah damai kita, menyanyi bersama-sama, melihat yang sesama suka, sesama suka, seia dan sekata, berjanji setia bersama gembira bila. Ai 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 ai, 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 ai
Kanda, Ya, Dinda. apa artinya bintang bagi malam? Bintang adalah penghias. Dengan tidak adanya bintang, pudarlah cahaya nirwana. Selalukah bintang pada malam? Ya, Dinda. Kerana di situ hidup dan di situ matinya. Tapi kadang-kadang bintang tak kelihatan walaupun malam terang cuaca. Tak kelihatan bukanlah tak ada. Hanya ditutupi warna. Kalau warna bertukar, kelihatanlah dia. Kanda, apalah artinya sambungan kalau tidak diikat? Apalah artinya sulaman kalau tidak ditekan? Dan apalah artinya janji kalau tidak dibuat? Ya, memang benar kata Dinda. Sanggupkah Kanda bersumpah?
Ya, Dinda. Kanda bersumpah, kalau jauh Kanda rindu, kalau dekat Kanda sayang. Dindalah nyawa Kanda, hilang nyawa, terbuanglah badan. Sanggupkah juga Dinda bersumpah? Sanggupkah Dinda? Ya, demi bintang penghias malam. Selagi ada cakrawala dan bulan, Dinda bersumpah, Dinda akan hidup semati dengan Kanda. Hanya Kanda. Kanda sajalah untuk Dinda. Kanda sangat gembira, Dinda. Dindalah bintang hati Kanda. Haramlah laki-laki lain bagi Dinda. Kandalah ruh Dinda. Adinda. 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 Dinda. Adinda. Ananda. Ananda, bersabar. Tiap-tiap yang bernapas mestilah mati. Hati Ayahanda lebih sedih dari Ananda. Kita akan segera makamkan istri Ananda. Ayahanda. Satu saja permintaan Ananda yang akhir. Makamkanlah Ananda bersama-sama istri Ananda, Ayahanda. Makamkan Ananda? Tak boleh, Ananda. Karena perbuatan ini tak pernah dilakukan orang. Baiklah, Ayahanda. Tapi Ananda telah bersumpah akan hidup semati dengan istri Ananda. Dan sekarang biarlah kita bersama. Mamanda, Tuanku, mustahil kita dapat memakamkan Ananda Putri. Benar, Tuanku. Panglima ketiga, Tuanku, perintahkan orang menjaga dengan rapi. Dan jangan ada sebarang benda yang tajam atau apa-apa yang boleh membunuh sampai ke tangan Tengku Purana. Kita Tuanku Pati Dinyo. Mamanda, Tuanku, ikut beta.
Bagaimana, Dayang? Sejak malam tadi, Yang Mulia sikit pun tak bergerak, Datuk. Ampun, Tuku. Tukang siram sudah ada di sini untuk mengapankan mayat Tengku Putri. Baiklah. Mandi dan kapan kalau beta bersama. Tapi, Tuku, kenapa? Kalau kamu tak mau kapankan beta bersama, beta tak mengizinkan sesiapa pun menjamah mayat istri beta. Pergi! 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 Ananda, Ayahanda telah mengambil keputusan akan menurut kemauan Ananda. Ananda akan dimakamkan bersama-sama dengan istri Ananda. Bangun, Ananda. Bangun, Ananda. Biar mereka menguruskan istri Ananda. Bangun. Bangun, Ananda. Mari. Bagus. Mamanda, Tuanku, perintahkan orang untuk permakaman Ananda Beta. Ini hari juga permakaman mesti selesai. Dan kau, Tuanku, bawa dia ke bilik sebelah, kawal dengan rapi sehingga selesai permakaman. Kita, Tuanku, Patik Jinjung. Mohon Patik, Tuanku. Angkat pelan-pelan. Orang di bawah baik-baik, sambut baik-baik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti. Tarik dia ke atas. Tarikkan dia ke atas. Tarik. Angkat dia. Angkat. Ke bumi kalau tarik dia. Nanti. Biarkan dia. Ke bumi kalau beta bersama. Adinda. Mamanda. Tuanku, Beta sudah tak berdaya lagi, Mamanda. Ke bumi kalau beta bersama. Beta sanggup mati bersama-sama istri beta. Mayat Ananda Beta tak boleh disimpan lebih lama lagi. Apakah yang harus kita perbuat, Mamanda? ampun Tuanku.
Oleh kerana kita tak boleh mengikut cara yang dikehendaki oleh Tengku Kelana, tuanku, pada fikiran Patih, satu cara saja yang baik, tuanku. Bagaimanakah caranya, Memanda? Kita perbuat sebuah rakit, tuanku, dan kita berikan mayat Tengku Putri kepadanya. Tuanku, kita berikan mayat itu kepadanya untuk dibawa berhanyut di atas rakit menuju ke lautan lepas, tuanku. Dengan secara ini, dia akan menemui ajalnya sendiri, tuanku, beserta dengan mayat Tengku Putri. Jadi, berarti bukan kita yang harus menanam dia hidup-hidup, tuanku. Baiklah, Memanda. Apa boleh buat? Walaupun cara ini tak pernah dilakukan orang, kita terpaksa berbuat begitu. Sediakanlah sebuah rakit. Titah, tuanku, Patih Juju. Tutup baik-baik. Ampun, tuanku. Segala-galanya sudah siap, tuanku. Baiklah, Ananda. Oleh kerana ayahanda tak sanggup nak mengkebumikan Ananda bersama dengan istri Ananda, maka cara ini sajalah yang ayahanda dapat lakukan. Berhanyutlah Ananda bersama-sama dengan mayat istri Ananda. Mohon ayahanda. Tolakkan ke tengah.
Sudah berapa lamakah masa berlalu hingga aku jadi begini? Tetapi aku tidak juga mati. Entah apakah lagi yang tinggal dari mayat ini. Kenapa mayat ini tidak hancur? Oh Tuhanku yang Maha Kuasa, sudah jauh aku berhanyut, dan masa telah lama berlalu, hingga aku jadi begini. Kalau sekiranya ajalku belum sampai, dan umurku masih panjang lagi, Kau ambillah separuh dari umurku, dan berikanlah kepada istriku, supaya dia hidup kembali. Aku rela, oh Tuhanku. Kanda. Dinda. Kenapakah kita berada di sini, Kanda? Kenapakah kita jadi begini? Kita terlalu jauh dari negeri kita. Dinda sudah lama mangkat. Mangkat? Ya, Dinda. Pada malam kita di taman, Dinda telah dipatuk ular. Dinda sudah lama mangkat. Oleh kerana Kanda ingin mangkat bersama Dinda, sebagaimana sumpah kita, Ayahanda telah menghanyutkan kita berdua di atas rakit. Tetapi Kanda tidak juga mangkat. Kanda berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya memberi separuh dari umur Kanda kepada Dinda. Tuhan telah limpahkan rahmatnya kepada kita. Dinda telah hidup semula. Kanda, Dinda sangat berhutang nyawa pada Kanda. Kanda sangat setia pada Dinda. Bersyukurlah kita kerana dipertemukan kembali, Dinda. Mari kita naik ke darat, sementara menunggu kalau ada kapal melintas, supaya kita dapat menumpang balik ke negeri kita. Silakan, Kanda. Mari, Dinda.
Kanda sangat letih, Dinda. Izinkanlah Kanda beradu sebentar di ribaan, Dinda. Persilakan, Kanda. Mari, jangan takut, mari. Hai, kemari. Lekas. Tengku. Kenapa nih? Kenapa? Patih tak berani cari air di pulau itu lagi, Tengku. Apa sah? Ada penunggu di pulau itu, Tengku. Penunggu? Apa yang sebenarnya yang korang lihat nih? Ada hantu jantan, berjambang, Tengku. Sedang tidur di ribantu betina, Tengku. Hantu? Bohong. Beta tak percaya dengan hantu-hantu semua. Mari kita lihat. Siapakah Tuan Hamba? Dan orang yang Tuan Hamba riba ini? Insan atau... Beta bernama Putri Ratnasari. Beta kedua adalah Insan. Yang sebenarnya, Beta telah lama mangkat. Tapi suami Beta telah merana dan meninggalkan negeri Beta. Membawa Beta kemari dan berdoa kepada Tuhan. Dia telah memberi separuh umurnya pada Beta. Dan Beta telah hidup kembali. Inilah suami Beta yang Beta terutang nyawa padanya. Oh, suami Tuan Putri rupanya. Tapi walau bagaimanapun, perbuatan Tuan Putri ini adalah perbuatan yang sia-sia. Begini, Tuan Putri. Sungguh sayang, Tuan Putri seorang yang begini cantik, menghabiskan masa menunggu seorang suami yang begini hidup. Apalah yang akan Tuan Putri lakukan nanti? Hidup berdua dan merana di pulau ini? Tuan Hamba tidak paham. Suami Beta adalah seorang yang jujur dan setia. Walau bagaimanapun, Beta mesti bersama-samanya. Jujur dan setia saja tidak cukup untuk hidup di dunia. Seorang yang cantik seperti Tuan Putri perlukan kesenangan. Barulah sepadan dengan kecantikan Tuan Putri. Cincin yang cantik mestilah dihias dengan permata yang indah. Tuan Putri lah yang Beta cari selama ini. Apakah maksud Tuan Hamba? Dan siapakah Tuan Hamba? Beta bernama Samardanta, seorang putra raja yang termasyhur. Beta mempunyai kekayaan yang tak dipunyai oleh putra-putra raja yang lain. Beta mempunyai 7 mahligai, 7 istana, 7 gedung permata dan 7 taman yang indah. Dapatkah suami Tuan Putri mengadakan kekayaan sebanyak itu? Tapi sayang, tidak ada seorang wanita pun yang layak menikmati kekayaan Beta. Hanya Tuan Putri saja.
Sudah lama benar beta mencari seorang putri yang cantik, sepadan dengan kekayaan dan taraf beta. Mari ikut beta. Kemewahan dan kebahagiaan sedang menunggu. Gunakanlah umur yang masih ada pada Tuan Putri itu untuk hidup senang dan gembira. Terima kasih beta ucapkan. Tapi biarlah beta bersama-sama dengan suami beta walaupun hidup merana. Kau orang semua pulang dulu ke kapal. Tunggu sampai beta datang. Baik, Tengku. Dan kau, bawa perahu malam. Baik, Tengku. Ya, sungguh cantik. Sudah jauh malam. Kenapa kau Tengku tidak pulang ke kapal? Beta kasihan melihat Tuan Putri. Hari makin bertambah gelap. Mungkin ada binatang-binatang yang buas di pulau ini. Sedangkan suami Tuan Putri asik tidur dengan nyenyaknya. Tidak memperbahaya yang akan menimpa pada Tuan Putri. Pernahkah Tengku menyintai seorang? Kenapa? Cinta berarti pengorbanan. Sebab itulah beta sanggup merana bersama-sama dengan suami beta. Tapi Tuan Putri, bukannya pada orang itu. Orang itu telah memperbodoh-bodohkan Tuan Putri. Sekarang pun sudah nampak bukti. Apakah buktinya? Tuan Putri terhutang sesuatu yang amat mahal pada orang itu, yaitu nyawa. Dan Tuan Putri tak akan dapat bayar balik hanya jikalau dia mati. Oleh itu, seluruh hidup Tuan Putri yang akan datang adalah di bawah tapak kaki. Dia akan menggunakan segala kesempatan untuk menyiksa jiwa Tuan Putri. Sekarang pun kesempatan itu telah dipergunakannya. Dibiarnya Tuan Putri berjaga di malam yang gelap gulita, sedangkan dia asik tidur dengan nyenyaknya di riba Tuan Putri. Kalau dia beristri lagi dan membuat sesuatu yang menyakitkan hati Tuan Putri terpaksa berdiam diri karena Tuan Putri terhutang nyawa padanya. Padahal batin Tuan Putri menderita. Sanggupkah Tuan Putri begitu? Mari ikut kita. Kemewahan dan kebahagiaan sedang bergembiralah selagi ada hayat kita. Kalau beta mati, beta tidak akan menuntut separuh dari umur beta. Dan beta akan tinggalkan segala harta kekayaan untuk tinggal menikmati. Mari. Mari sayang. Mari. Mari. Dengarlah, Gana.
kau telah menderita selama 10 tahun. Ini semua adalah takdir Tuhan kepada ciptaan kepada manusia. Ingatlah kata-kata saksi. Serahkan hatimu yang baik kepada wanita, dia akan menghancurkanmu. Serahkanlah hatimu yang hancur kepada Tuhan. Tuhan akan memperbaiki. Seorang putra diraja yang bernama Tengku Samardanta telah mengambil istrinya. Pergilah ke negeri Kamboja ini dan lihatlah buktinya. Sampai hati kita. Ampun Tuku Putri. Untuk menyerikan majlis perkahwinan yang telah genap 44 hari. Duit-duit untuk dikurniakan pada fakir miskin telah siap sedia, Tuanku. Lakukanlah Datuk Bendahara dan umumkan tentang kurniaan beta. Dengar sekalian yang ada. Dengan titah duli Tuanku pada hari yang berbahagia ini, Tuanku akan mengurniakan apa saja permintaan dari tiap-tiap seorang. Dipersilakan menghadap Tuanku. Selepas upacara memberi sedekah pada fakir miskin. Suruh peminta sedekah masuk. Mohon Datuk. Nanti. Kenapa Nanda? Orang ini biadab, berani dia memegang istri anak. Istri? Dinda. Campak dia keluar. Keluar! Berarti ampun, Tuanku. Perempuan itu adalah istri Patih, Tuanku. Dusta! Betul, Tuanku. Itu adalah istri Patih. Namanya Putri Ratnasari, Tuanku. Kau berani kurang hajar ya? Pengal, penjarakan orang ini! Tuanku, kurniakanlah Patih satu permohonan di hari yang berbahagia ini, Tuanku. Nanti, lepaskan dia. Apa permohonanmu? Tuanku, sebagai seorang sultan yang adil, gunakanlah keadilan Tuanku untuk menyiasat perkara ini sedalam-dalamnya.
Patik bersumpah demi Tuhan semesta alam. Itu adalah istri Patik, tuanku. Kau telah bersumpah dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Ayahanda, sebagai seorang raja yang adil, Ayahanda patut memperkenalkan permintaan dari rakyat. Itu semua dusta, Ayahanda. Baiklah orang miskin. Oleh kerana putri beta sendiri memohon pada beta, permintaan kau beta perkenankan. Tetapi ingat, kalau kau didapati dusta, leher kau akan dipancung. Kalau kau didapati dusta, leher kau akan dipancung. Anak-anak beta berdua, dipersilakan kemari. Anak-anak kata istri anak-anak adalah yatim piatu, putri dari sebuah negeri yang telah dikalahkan oleh musuh. Dan anak-anak bertemu semasa anak-anak pergi ke negeri itu. Sekarang ayah-anak ingin tahu lagi sekali buktinya untuk menyenangkan hati orang ini. Baiklah, Ayah. Bukti anak-anak adalah sebagaimana yang telah anak-anak katakan dahulu juga. Tetapi untuk menyenangkan hati orang gila ini, biarlah istri anak-anak sendiri membuat pengakuan. Pengakuannya adalah bukti yang kuat. Harap diampun, Ayahanda. Memang benar kata Kanda Semerdanta. Patik adalah yatim piatu dan belum pernah kawin. Patik tak kenal siapa orang ini. Kau telah dengar segala-galanya. Apakah bukti yang kau katakan dia istri kau? Ampun, tuanku. Bukti Patik ialah kekuasaan Tuhan. 10 tahun Patik menderita. Dan Patik rela memberi separuh daripada umur Patik kepada istri Patik yang telah mati, supaya dia hidup kembali. Patik ingin berdoa ke hadrat Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, oleh kerana istri sendiri tidak mau mengakukan suaminya, sekarang kupohonkan kembali umur yang telah kuberikan kepadanya dulu. Dusta! Orang ini dusta! Pengawal, tuanku, tutup kerangkaian. Di tas tuanku Patik junjung. Ananda.
Ayahanda. Ananda telah merosakkan nama baik Ayahanda. Datuk Bendahara, Tuanku, bawa anak-anak beta ke biliknya. Dan beta tahu apa yang akan beta buat padanya nanti. Cita Tuanku patut junjung. Dan kau yang jujur, dipersilakan kemari. Ampun, Tuanku. Siapakah kau yang sebenarnya? Tuanku, Patik bernama Tengku Kelana Indra. Negeri Patik ialah Antakesuma. Oh, putra raja rupanya. Tengku, apa yang telah berlaku membuktikan Tengku seorang suami yang baik dan jujur? Beta sangat kasihan lihat Tengku. Tengku, beta ingin memberi sesuatu pada Tengku. Sudikah kiranya Tengku menerima? Kurnia Tuanku Patik junjung tinggi. Bagus. Beta sangat berbesar hati. Karena sudah lama beta berdoa. Semoga beta dapat bertemu dengan seorang lelaki yang baik dan jujur. Sekarang, hajat beta telah dikabulkan oleh Tuhan. Beta ingin jodohkan Tengku dengan anak-anak beta ini. Tuanku, kalau persetujuan Patik akan menyenangkan hati Tuanku, kurnia Tuanku Patik junjung tinggi. Terima kasih. Bagaimana anak anda? Ayahanda tahu apa yang ada di dalam pikiran anak anda. Walaupun bakal suami anak anda seorang tua dan huduh, tetapi kebahagiaan tetap terjamin. Dan kebahagiaan bukanlah terletak pada umur anak anda, tetapi adalah pada saling mengerti di antara satu sama lain. Bagaimana anak anda? Ampun Ayahanda, kalau Ayahanda sudah setuju, Ananda juga setuju. Bagus. Mari kita masuk ke dalam. Ampun Tengku, yang mulia bakal suami Tengku, Tengku Kelana Indra akan datang kemari Tengku. Baiklah, mohon Tengku. Dinda, kenapa Dinda? Oh Kanda, Adinda sangat gembira Kanda. Kanda seorang yang kajang, bukan sebagaimana yang Adinda sangkakan.